Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Hazwani Ifah binti Syari. Rukmut talabah wahid ithnain sifrun wahid sab'ah sifrun sab'ah. Wa nahnu minal majmu'ah as-sadisah. Sanuqaddimu lakum anil imam as-sadis minal qira'atus sab'ah huwa Imam Hamzah. Hayya nanzur ilal bayanatil hayawiyyah li Imam Hamzah. Awalan, ismuhu Hamzah bin Habib bin Amarah bin Ismail al-Kufi at-Tamimi az-Zayyad. Wa kunyatahu Abu Amarah. Kunyah bagi Imam Hamzah adalah Abu Amarah. Wa yu'rafu Hamzah biz-Zayyad li'annahu kana yajlibu az-zayta min al-Iraq ila al-Hulwan wa yajlibu al-jubna wal-jawza minha ila al-Kufah. Beliau dikenali dengan panggilan Hamzah Az-Zayyad yang bermaksud pedagang minyak kerana beliau membawa minyak dari Iraq ke Hilwan dan membawa keju dan kacang-kacang dari Hilwan ke Kufah untuk berdagang. Wa wulida fi sanah samanin min al-hijrah fil Madinah Hulwan. Wa huwa adraku as-sahabah bis-sinni fayahtamilu an yakuna ra'yu ba'duhum fayakuna min at-tabi'in. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijrah di kota Hulwan, dan dalam salah satu riwayat ada menyatakan bahawa kemungkinan beliau pernah melihat dan menjumpai sebahagian daripada para sahabat sewaktu kecil, maka beliau dikategorikan sebagai tabi'in. Wa kana Hamzah huwa imamun nas fil qira'ati bil Kufah ba'da Asim wal A'mash. وكان ثقة حجة قياما بكتاب الله تعالى بصيرا بالفرائض وعارفا بالعربية وحافظا للحديث. Imam Hamzah adalah Syekh Qura di Kufah dan beliau menjadi panduan masyarakat Kufah dalam bidang Al-Quran setelah wafatnya Imam Asim dan juga Al-A'mash. Kepakarannya tidak diragukan. Beliau merupakan penghujah yang dipercayai yang berpegang teguh kepada Al-Quran, mahir dalam bidang faraid, bahasa Arab dan banyak menghafal hadis. Selain itu, sejak kecil lagi Imam Hamzah sudah mulai menghafal Al-Quran, dan ketika berumur 15 tahun, beliau memantapkan hafalan tersebut, kemudiannya melakukan pengembaraan berguru kepada beberapa ulama yang ahli dalam bidang Al-Quran. Wa akhazal qira'ah ardan an Sulaiman al-A'mash. Imam Hamzah mengambil sanad Al-Quran dari guru-gurunya, iaitu di antaranya Sulaiman al-A'mash wa Himran bin A'yun wa Abi Ishaq as-Sibai wa Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Layli wa Talhah bin Muslif wa Mughirah bin Muksim wa Mansur wa Laysu bin Abi Salim wa Ja'far bin Muhammad as-Sadiq. Kana lahu talamiz kasirun yurawu anhu al-qira'at. Terdapat ramai yang belajar daripada Imam Hamzah dan tidak terhitung jumlahnya. Minhum, salah satunya adalah Salim bin Isa wa huwa adbatu ashabuhu wa Sufyan ats-Tsauri wal Kisai Ali bin Hamzah wa Yahya bin al-Mubarak al-Yazidi wa Yahya bin Ziyad al-Farra. Wa amma ashhar min rawa qira'atahu wa huwa Khalaf wa Khalad. Namun yang paling terkenal di antara mereka yang meriwayatkan bacaan daripada Imam Hamzah adalah Imam Khalaf dan juga Khalad. Wa tufiya fi sanah 56 wa mi'ah bi Hulwan ay Madinah fi akhir sawadin Iraq an 76 sanah. Beliau meninggal dunia pada tahun 156 Hijrah di Hilwan, iaitu sebuah kota di Iraq, pada usia 76 tahun. ثم ننتقل إلى البيانة الحيوية للراوي الأولى وهو خلف. أولا, اسمه خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف الأسدي البغدادي البزار. وكنيته أبو محمد، وهو إمام في القراءة ثابت عند أهل الحديث. حدث عنه أحمد بن حنبل والأئمة. Beliau merupakan imam qiraat yang dibuktikan menurut ahli hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan juga para imam. Wa kana min al-qura' al-'asharah. Bahkan beliau merupakan salah seorang daripada imam qiraat 10. Wa huwa yahfazu al-Quran fi al-'asharah min umrihi wa bada'a fi talabul 'ilm fi 13 min umrihi. Wa sifatuhu awalan thiqah kabiran aliman wa zahidan wa abidan.
Antara sifat Imam Khalaf adalah seorang yang siqah, berpengetahuan tinggi, seorang yang zuhud dan juga ahli ibadah. Wulida fi Rajab bi Baghdad fi sanah 50 wa 100 min al-Hijrah. Beliau lahir pada bulan Rajab di Baghdad pada tahun 150 Hijrah. Beliau mengambil bacaan secara talaki bersama beberapa orang guru, antaranya Salim bin Isa wa Abdul Rahman bin Abi Hamad an Hamzah wa an Abi Zaid Sa'id bin Aus al-Ansari. Wa rawa al-qira'ah anhu minhum Ahmad bin Ibrahim wa akhahu Ishaq bin Ibrahim wa Ibrahim bin Ali al-Qasar, Ahmad bin Yazid al-Hulwan wa Idris bin Abdul Karim al-Haddad wa Ahmad bin Zuhair wa ghairuhum. Wa tufiya fi Jamadil Akhirah fi sanah 29 wa 200 في بغداد. ثم عن البيانة الحيوية للراوي الثاني وهو خالد، اسمه خالد بن خالد الشيباني الصيرفي الكوفي، وكنيته أبو عيسى، وولد في سنة 29 وقيل سنة 300 من الهجرة. وخالد هو إمام القراءة، ثقة عارفا محققا mujawwadun wa dhabitun muttaqin. Az-Zahabi menyebutkan bahawa Khalid bin Khalid merupakan seorang perawi yang siqah, mampu menyemak dan arif pada bacaannya. Beliau juga mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Ketekunan dan usahanya dalam menuntut ilmu menjadikan beliau seorang yang paling mantap menguasai bacaan Imam Hamzah. Wa akhazal qira'ah arudan an Sulaim wa وروى القراءة عن حسين بن علي الجعفي عن أبي بكر وعن أبي بكر نفسه عن عاصم وعن أبي جعفر بن الحسين الرواسي. ثم روى عنه القراءة أرضا. Manakala anak murid yang mengambil bacaan daripada Imam Khalid adalah minhum Ahmad bin Yazid al-Hulwani wa Ibrahim bin Ali al-Qasar wa Ali bin Husain at-Tabari wa Ibrahim bin Nasr al-Razi wa Qasim bin Yazid al-Wazan wa Muhammad bin Fadil wa Muhammad bin Sa'id al-Bazar. Wa tufiya Khalid bin Kufah fi sanah 20 wa 200 Hijrah. Dan Imam Khalid meninggal dunia di Kufah pada tahun 220 Hijrah. Wa qad nukila kullu min Khalaf wa Khalid qira'ah Hamzah biwasitah Sulaim bin Isa. Kedua-dua Imam Khalaf dan juga Khalid mengambil bacaan Imam Hamzah melalui Sulaim bin Isa. الآن نواصل بالنقطة التالية هو منهج إمام حمزة في القراءات وأصول رواية خلف وخلد عن حمزة. أولا في الباب البسملة بين سورتين، قرأ حمزة بوصل آخر سورة بأول تاليتها بدون بسملة. Yang pertama adalah pada bab pembacaan Bismillah antara dua surah. Qiraat Imam Hamzah membaca dengan menyambung awal surah seterusnya tanpa membaca Bismillah. Wasani fil bab Ummul Quran. Yang kedua adalah pada bab Ummul Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Awalan lahu yahzafu al-alif ba'da al-mim fil kalimah maliki fayakuna maliki. Dalam bab Ummul Quran, yang pertama Imam Hamzah menghazafkan ataupun dipanggil membuang huruf alif selepas huruf mim pada kalimah maliki. Maka ayat tersebut dibaca dengan maliki yaumiddin. والثاني يضم الحاء قولا واحدا في ألفاظ الثلاثة ووصلا ووقفا في جميع القرآن. Yang kedua, bagi bab Ummul Quran, qiraat Imam Hamzah mendommahkan ataupun membariskan dengan baris hadapan pada tiga kalimah ini, iaitu alaihim, ilaihim dan juga ladaihim. Tidak kira ketika sambung ataupun ketika berhenti. Contohnya وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Maka ia dibaca dengan وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. وَالثالث لإمام خلف كان قرأ بإشمام الصاد زايا في الكلمة الصراط وصراط في جميع القرآن. Yang ketiga adalah Imam Khalaf membaca dengan ismam, iaitu huruf sad kepada zai pada kalimah as-sirata dan sirata. Untuk kalimah as-sirata fayakuna az-zirata. Begitu juga dengan kalimah sirata,
dibaca dengan zirata. Wa amma Khalad yaqra'u bi ismam as-sad zayan fil kalimah as-sirata al-ula faqat. Adapun Imam Khalad membaca dengan ismam juga, iaitu sad kepada zai, tetapi pada kalimah as-sirata yang pertama sahaja. Fil bab as-salis ay bab dhammul ha wal mim. Yang ketiga adalah pada bab mendommahkan huruf ha dan juga huruf mim. Qara'a Imam Hamzah bi dhammul ha wal mim waslan idza ja'at al mim qabla as-sakin wa kana qabla al mim ha'an wa qabla al ha ya sakinah atau huruf maksur. Maksud secara mudahnya, Imam Hamzah akan membaca dengan mendommahkan huruf ha dan juga mim yang bersambung jika selepas huruf mim tersebut terdapat huruf yang berbaris mati ataupun berbaris sukun. Kemudian sebelum huruf mim terdapat huruf ha dan sebelum huruf ha terdapat huruf ya yang mati ataupun huruf yang berbaris bawah. Contoh ayat yang pertama, alaihimul qital. Ayat ini terdapat huruf ya sakin sebelum huruf ha dan juga mim, maka perlu dibaca dengan dhammah, iaitu alaihumul qital. Okey, contoh yang kedua pula, bihimul asbab. Pada ayat ini terdapat huruf yang berbaris bawah sebelum huruf ha dan juga mim, maka apabila didommahkan, bacaannya adalah bihumul asbab. Summa fil bab mad wal qasrun. Hamzah yaqra'u bi isba' fil mad muttasil wal munfasil bi miqdari 6 harakat. Seterusnya Imam Hamzah membaca pada mad muttasil dan munfasil dengan isba' iaitu 6 harakat. Fil bab zal iz adghamu Hamzah zal iz fi huruf ta wa dal. Pada bab ini Imam Hamzah memasukkan kalimah iz pada huruf ta dan dal, ataupun mengidghamkan kalimah iz jika kalimah selepasnya bermula dengan huruf ta dan dal. Mislu iz tamshi ukhtuka fayakuna id tamshi ukhtuka. Mislu akhar iz dakhalu alayh fayakuna id dakhalu alayh. Wa ba'da zalik bab naqal harakatul hamzah ila sakin qablaha aw saktun. Seterusnya pada bab menakalkan harakat huruf hamzah kepada baris mati sebelumnya atau berdiam sementara. Pada bab ini terdapat khilaf di antara bacaan Imam Khalaf dan juga Khalad. Awalan, indal Imam Khalaf fi wasal yaqra'u bi saktin qawlan wahidan fi lamut ta'rif allati ba'daha hamzah wa kalimatus syai'. Pertama, ketika sambung, Imam Khalaf akan membaca dengan satu wajah sahaja, iaitu dengan saktah pada alif lam ta'arif yang selepasnya mempunyai huruf hamzah, dan juga pada kalimah syai'. Tidak kira sama ada syai'un, syai'in ataupun syai'an. Contoh ayat yang mempunyai kalimah syai', wallahu ala kulli syai'in qadir, akan dibaca wallahu ala kulli syai'in qadir. Contoh ayat yang mempunyai alif lam ta'arif akan baca dengan wa yaqulul insanu ma laha. Fi sakin mafsul, Imam Khalaf yaqra'u bi saktin wa adamuhu. Pada sakin mafsul pula, Imam Khalaf membaca dengan dua wajah, iaitu dengan saktah dan tanpa saktah. Contoh pertama dengan saktah iaitu man amana. Adapun tanpa saktah dibaca dengan bacaan tahqiq, iaitu seperti biasa, man amana. Wa amma Khalad indal wasal qara'a bi sakti wa adamuhu fi sakin la muta'arif allati ba'daha hamzah wa kalimah syai'. Adapun ketika sambung, bagi bacaan Imam Khalad pada lam muta'arif yang selepasnya huruf hamzah dan pada kalimah syai' adalah dengan dua wajah, iaitu dengan saktah dan tanpa saktah. Contoh dengan saktah, haza syai'un ajib. Tanpa saktah pula seperti bacaan biasa, iaitu haza syai'un ajib. Wa fi sakin mafsul qara'a Khalad bi'adamus sakt. Pada sakin mafsul pula, Imam Khalad membaca dengan tanpa saktah, iaitu bacaan seperti biasa. Contohnya
Man amana billah walau amana. Wasumma lahuma an naqal wa adamuhu inda al-waqaf ala hadhihi al-kalimah. Bagi keadaan berhenti, Imam Hamzah dan kedua-dua perawinya iaitu Imam Khalaf dan juga Khalad akan membaca dengan naqal dan tanpa naqal iaitu saktah pada sakin mafsul yang berupa alif lam ta'rif. Contoh yang pertama dengan naqal wa yaqulul insan. Kemudian tanpa naqal pula iaitu dengan saktah, bacaannya wa yaqulul insan. Dalam bab ta'ut ta'nis, Imam Hamzah membaca dengan mengidghamkan ta'ut ta'nis pada setiap ahruf sittah iaitu huruf sin, sa, sad, zain, zad dan jim. Contoh bacaan adalah seperti berikut. Unzilat surah Kalabat Samud. Dalam bab idgham az-zal fi ta, Imam Hamzah mengidghamkan huruf zal dalam ta seperti bacaan berikut. At-taqattum. Seterusnya dalam bab ya uz-zawaid, Imam Hamzah mengisbatkan ya uz-zawaid selepas huruf yang berbaris kasrah dengan bacaan dua harakat. Contohnya dalam surah An-Naml, At-tamiddunani bimali. Dalam surah Ibrahim pula bacaannya adalah Rabbana wa taqabbal du'ai. Dalam bab imalah wa taklif pula terdapat dua usul. Yang pertama, Imam Hamzah menggantikan huruf alif kepada alif maqsurah dan mengimalahkan bacaan tersebut. Contohnya al-zikra, al-huda, rame. Yang kedua, Imam Hamzah mengimalahkan bacaan huruf alif dalam lafaz-lafaz berikut. Ja'a, syi'a, zida. Okey, seterusnya adalah bab waqaf pada Hamzah. Dalam bab ini, Imam Hamzah meringankan bacaan huruf Hamzah yang berada dalam keadaan waqaf ataupun sukun. Tidak kira Hamzah tersebut berada di tengah ataupun hujung kalimah. Contohnya, yu'minun dibaca dengan yuminun. Yasha dibaca dengan yasha. Akhir sekali adalah bab tarakul kunnah iaitu bab meninggalkan dengung. Di sini ada dua pandangan bacaan. Yang pertama, Imam Khalaf. Imam Khalaf membaca dengan idgham tapi tidak memasukkan dengung padanya. Contohnya, may yasha min walin. Okey. Manakala Imam Khalad pula dia membaca secara dengung, secara idgham seperti kebiasaan imam lain yang baca. Contohnya, may yasha. Seterusnya adalah usul qiraat khilaf an Hamzah fi suratus sajadah. Mengikut bacaan Imam Hamzah dalam surah As-Sajadah, yang pertama Imam Hamzah membaca basmalah baina suratain, di mana Imam Hamzah menyambung akhir surah Luqman dengan permulaan awal surah Sajadah tanpa membaca bismillah. Contohnya adalah innallaha alimun khabirun alif lam mim. Yang kedua adalah mad wal qasru. Di sini Imam Hamzah membacakan pada setiap huruf mad muttasil dan mad munfasil itu dengan cara bacaan secara isbaq dan kadar panjangnya adalah 6 harakat. Kebiasaannya imam lain akan membaca pada kalimah-kalimah ini panjangnya hanya 4 atau 5 harakat, tapi Imam Hamzah dilebihkan sikit kepada 6 harakat. Contohnya, ma atahum as-sama'u allazi ahsana. Seterusnya bab yang ketiga iaitu bab naqal harakatul hamzah an sakin qablaha wasaktu. Dalam bab ini ia merupakan bab memindahkan harakat hamzah ke huruf
ke huruf sukun sebelumnya. Imam Hamzah membacakan saktah pada setiap kalimah alif lam yang selepasnya bertemu dengan huruf Hamzah. Begitu juga dengan kalimah syai'un. Ia akan dibaca sebagai syai'un. Untuk alif lam, contoh kepada alif lam, ia dibaca sebagai wal arda yudabbirul amra. Okey. Yang keempat adalah imalah wa taklil. Imam Hamzah membacakan secara imalah pada alif maksurah, pada kalimah yang mempunyai alif maksurah. Contohnya iftarih, sawih, al-ma'wih. Akhir sekali, mengikut bacaan Imam Hamzah dalam surah As-Sajdah, bab yang terakhir adalah bab tarakul kunnah, iaitu bab meninggalkan dengung. Di sini, Imam Hamzah akan memasukkan huruf idgham tetapi tidak dengung padanya, di mana huruf nun, sama ada huruf nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf waw atau ya, tetap dilihat sebagai idgham ma'al kunnah, tapi dibaca secara bila kunnah, secara tidak dengung. Contohnya, min wali sajjadaw wa sabbahu. Kesimpulannya, Dab Al-Quran adalah satu disiplin ilmu yang menceritakan tentang tanda dan simbol yang diciptakan oleh para ulama. Fungsinya adalah membantu di dalam pembacaan Al-Quran. Contohnya, kita boleh lihat pada tanda baris atas, bawah, depan, tanda sabdu, titik-titik pada huruf dan lain-lain lagi. Pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, Al-Quran ditulis tanpa apa-apa tanda ataupun simbol seperti baris dan titik, ataupun huruf hijaiyah seperti ba, ta, sa, jim dan lain-lain. Ianya ditulis tanpa titik. Kenapa begitu? Baiklah, sebabnya ketika itu orang Islam mahir dan majoriti menguasai ilmu bahasa Arab. Jadi, munasabahlah mereka dapat membaca tulisan Al-Quran walaupun tanpa titik, baris dan simbol lain-lain. Sebahagian masyarakat beranggapan bahawa belajar ilmu qiraat ini tidak berapa penting dan orang yang menuntut ilmu tersebut hanyalah pandai membaca Al-Quran, bertaranun dan tidak memberi sumbangan hebat dalam tamadun Islam. Betul ke begitu? Sebenarnya, persoalan itu tidak benar kerana sesiapa yang menguasai ilmu qiraat, dia berupaya menguasai Al-Quran dari sudut keseluruhannya. Oleh sebab itu, ramai dalam kalangan ulama-ulama dunia berpendapat ilmu ini adalah ibu kepada segala ilmu, yakni melalui ilmu qiraat munculnya ilmu untuk menistibadkan hukum, mentafsirkan ayat Al-Quran, nahu, balaghah dan lain-lain. Oleh itu, individu Muslim mestilah mempelajari kerana mereka yang memahami dan menguasai ilmu rasam, dab dan fawasil dapat mengaplikasikannya di dalam pembacaan Al-Quran. Ianya juga dapat mengenal pasti kesalahan-kesalahan yang berlaku di dalam penulisan Al-Quran, di samping menghayati sejarah bermulanya ilmu dab, rasam dan fawasil ini. Saya tutup kesimpulan saya dengan satu hadis yang mana Imam Sufyan As-Sawri pernah ditanya berkenaan seorang lelaki, yang manakah engkau lebih sukai, lelaki yang berperan ataupun lelaki yang membaca Al-Quran? Beliau menjawab, lelaki yang membaca Al-Quran. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Maksudnya, sebaik-baik kalangan kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Inna Allah alimun khabirun. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la rayba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna iftarah بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون.
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم.